sebagai persiapan awal. Tak payahlah tangkap saya bawa dalam lokap macam buat baru ni. Nak jaga keselamatan, tangkap, kemudian lodeh seluar dalam. Saudara, tak boleh macam ni. Maknanya kita hina rakyat. Boleh jadi wanita ini wanita Cina, tapi saudara kena ingat, di mana dalam ajaran Islam yang boleh ajar kita zalim kepada orang Islam, zalim kepada orang Buddhis atau Kristian atau Hindu? Di mana dalam sejarah budaya Melayu, dalam sejarah Melayu, dalam hikayat Hang Tuah, dalam hikayat Marung Mahawangsa, di mana ada kisah di mana budaya Melayu itu menghalalkan kezaliman kerana dilakukan kepada orang bukan Melayu? Tidak ada. Sebab itu saya sebagai orang Melayu dan sebagai orang Islam, saya nak tegaskan, haram kalau kita zalim kepada orang Islam dan bukan Islam. Tetap tidak berubah. Saudara, ini tidak bermakna kita hakis kedudukan Melayu kita. Kalau saya sambut orang-orang Cina, saya kata Malairan, Huaran, Intoran, Woman tu seicaran. Kerana saya hormat mereka, saya sanjung tinggi budaya besar mereka. Apakah dengan sebut itu hakis kekuatan Melayu saya? Saya menghinakan bahasa dan bangsa saya? Tidak. Kita pertahankan prinsip perlembagaan kita. Dan saudara percayalah, Allah izinkan kita perintah Malaysia. Kedudukan masa bahasa Melayu itu lebih hebat dimartabatkan di Malaysia, jauh lebih hebat dari UMNO pernah idam-idamkan. Bezanya apa? Bezanya kita jaga kekuatan. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Awang, pemimpin PAS, naib Presiden PAS. Sudah, apa bezanya dengan soal bahasa? Saya nak jelaskan supaya orang tidak bangkit. Bila kita ke Putrajaya, orang jangan keliru. Bahasa Melayu itu dimartabatkan lebih hebat. Apa bezanya? Kita terima bahawa kekuatan penguasaan bahasa Melayu di kalangan semua rakyat itu penting. Kita juga terima Malaysia ini akan hebat, tambah hebat andainya kita boleh angkat mutu penguasaan bahasa Cina di kalangan sebagian besar rakyat kita. Kita juga sudah janji sejak Penyata Razak 1956 yang harus dibaca semula oleh anaknya, dan Penyata Abrahman Talib 1961, jaminan kedudukan sekolah-sekolah termasuk penguasaan bahasa Tamil. Dan kita juga tahu di tahun 2008 betapa penguasaan bahasa Inggeris itu penting, dan kita harus angkat level of proficiency in the English language. Ini yang saya sebut tentang Malaysia baru yang kita nak angkat. Dia tidak zero sum game. Bila saya sebut Inggeris, Cina, India, Tamil, dia bukan dibuat sehingga memadam dan merendahkan martabat bahasa Melayu. Ini usaha mengangkat mutu penguasaan bahasa, dan tentunya bahasa Malaysia ini punya keistimewaan kerana ini bahasa semua rakyat Malaysia dan bukan saja bahasa rakyat masyarakat Melayu. Islam kita perkukuh, kita tegaskan dan ditandatangani oleh semua pemimpin Pakatan Rakyat. Islam sebagai agama persekutuan, bukan pada nama, bukan pada slogan, tapi berikan kesempatan orang Islam mengangkat kedudukan agama mereka, menghayatinya, memperkukuh kedudukan mahkamah syariah untuk orang Islam.
tidak dengan maksud untuk memaksa agama ke atas orang lain, termasuk orang bukan Islam. Ini prinsip yang cukup jelas. Dalam pada itu diberikan kelonggaran. Orang nak jadi agama yang baik, orang Cina yang bukan Islam, dia nak jadi penganut agama Buddhis, agama Kristian yang baik, lebih baik dia jadi orang penganut agama yang betul daripada keliru, kacau bilau, tak tentu arah. Lebih baik orang Hindu, dia nak jaga, hormati, muliakan agama dia. Dan sebab itulah Tan Sri Khalid ambil keputusan nak buat kuil Hindu ikut peraturan. Dia tak boleh buat ikut suka dia, tetapi dia ada jadi banner. Kita tidak boleh roboh seperti mana Khair Toyo roboh kuil di Selangor. Sebab itu saya ucap terima kasih Saudara Khalid Samad pun sampai anggota Parlimen Shah Alam dari PAS. Memang seorang wira hebat ini, pejuang besar. Saya juga sebut, saya kagum dengan pendirian Kerajaan Negeri Selangor, Pakatan Rakyat dan Menteri Besar bila dia sebut kuil yang diroboh cara zalim harus dibangunkan semula oleh Kerajaan Negeri Selangor. UMNO akan kata, tengok PAS, DAP dan Keadilan Selangor fikir soal kuil. Saya nak bagi tahu, tidak sedikit pun menghalang kita angkat dan bangun, imarahkan masjid, tambah kedudukan program tarbiyah, program dakwah yang jauh lebih hebat dari yang pernah dikerjakan oleh Kerajaan UMNO di Selangor selama ini. Jadi sudah ekonomi, kita kata kita berikan ruang yang cukup bagi rakyat untuk angkat kedudukan ekonomi mereka. Kita tidak berganjak mempertahankan kedudukan Melayu, terutama hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera, peruntukan 153 dalam perlembagaan. Orang Melayu yang terpinggir dan miskin tidak harus bimbang kerana dalam jaminan kita dalam Pakatan Rakyat, seperti mana bukan sahaja dibuat di Selangor, Perak, Kelantan dan Kedah, malah di Pulau Pinang di bawah Ketua Menteri Cina DAP pun kedudukan Melayu tetap terjamin di negeri Pulau Pinang. Saudara jangan dengar propaganda konon DAP nak bunuh ekonomi Melayu. Saya anak Pulau Pinang, saya ahli parlimen ganti Azizah di Permatang Pau, dan saya ikuti dari dekat perkembangan di Pulau Pinang. Dan saya nak beritahu kepada saudara, saya rasa bangga kerana Ketua Menteri Lim Guan Eng peka pada masalah Melayu, Cina, India, Pulau Pinang. Tapi soalnya sekarang kita kena angkat. Hari ini ekonomi Cina pun susah, Melayu pun susah, India pun susah, Iban Kadazan lagi susah. Sebab ekonomi kita tak ada arah, no direction. Dia macam kapal yang tidak ada haluan, dia hanyut entah ke mana. Sebab itu Datuk Dolah terkejut lagi. Hari ini dia terkejut bila Datuk Zaid Ibrahim umum letak jawatan. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Zaid, dan saya nak bagi tahu kepada saudara, dalam beberapa hari lagi akan ada berita baik dari Datuk Zaid. Ini orang menteri-menteri dia kata kita beli. Beli apa? Ingat kita beli Zaid. Dia keluar sebab dia benci dengan tindakan zalim menahan orang tanpa bicara. Saudara, maudhu akhir ini 16 September. Hari ini 15 September. Biar apa pun mereka mengkata, saya nak sebut di malam ini, malam kita sambut Hari Malaysia bersama dengan rakan-rakan kita Sabah dan Sarawak. Dan saya sekali nak alu-alukan kehadiran rakan-rakan Sabah dan Sarawak, angkat tangan. Terima kasih, terima kasih. Yang India angkat tangan ke Sabah. Nah. Okey, terima kasih. Kita memang undang khas perwakilan dari Sabah dan Sarawak untuk melihat sendiri
kita janji, Saudara Kit Siang ada malam tu di Pulau Pinang, Ustaz Saleh Man, Ketua PAS Pulau Pinang, dan kita tiga sebut tentang 16 September, Hari Malaysia yang kita harus sambut dengan baik. Dan saya ulang apa yang disebut tadi, bila kita perintah, insya-Allah 31 Ogos cuti, 16 September cuti umum bagi seluruh negara. Sebab kita raikan ini National Day. Ada menteri kata, mana ada negara 2 hari cuti setahun mengenai hari kebangsaan. Dia tak faham sejarah. Saudara, ada negara yang Independence Day satu, National Day satu. Kita pun begitu juga. Independence Day 31 Ogos, National Day Hari Malaysia 16 September.